Assalamualaikum Syekh. Saya ni ada macam benda nak tanya. Soalan dia tu macam ni lah. Dulu ada satu hadis kan, Nabi Musa dia minta Allah tunjukkan diri dia. Tapi saat Allah tunjukkan nur Allah je, bukit boleh hancur lebur, dia menjadi debu. Hingga Nabi Musa tu pengsan lah. Soalan saya, yang nur Allah tu, yang Allah tunjukkan pada Nabi Musa dengan nur yang kita generikkan daripada zikir khususiyah tu, sama ke Syekh? Saya nak tahu tu lah, sama ke? Sebab kalau sama memang sahih lah. Kalau gunung tu boleh hancur, apa lagi benda lain kan? Soalan ni saya rasa kalau tanya tempat lain mungkin tak dapat jawapan lah. So saya tanya Syekh lah. Macam mana tu Syekh? Boleh tolong jawabkan mungkin? Baik, terima kasih dan Waalaikumsalam Cik Amruddin atas pertanyaan. Okey, jadi semoga soalan mereka bermanfaat dan jawapan dari teman pun sama-sama boleh kita sharekan dan menjadi kefahaman sebagaimana kefahaman para aribillah dan para ahli tarik. InsyaAllah, jadi pertanyaan tentang nur lah, yang mana dalam surah Al-A'raf ayat 143, yang maksudnya mahfumnya, Nabi Musa bertanya, "Ya Tuhanku, tunjukkanlah dirimu kan, agar aku dapat melihat dirimu kan." Jadi Allah berfirman, "Sesungguhnya engkau tidak sanggup melihat diriku." Maknanya tidak akan mampu melihat diriku, tetapi lihatlah kepada gunung itu, yang mana yang dimaksudkan kepada gunung Tur Sinai yang terletak di Mesir kan, dekat semenanjung Sinai, ataupun disebut sebagai gunung Munajah, yang mana tempat Nabi Musa bermunajat kepada Allah, berkalam secara langsung. Jadi Allah berfirman, lihatlah kepada gunung itu, sekiranya ia tetap kekal pada kedudukannya, maka engkau akan melihatku. Tetapi sesungguhnya engkau tidak akan mampu melihatku. Jadi Allah mentajalikan kebesaran dan kekuasaannya ditajalikan kepada gunung itu, maka gunung itu hancur lebur dan Nabi Musa pun pingsan. Maka apabila dia tersedar, Nabi Musa bermunajat kepada Allah, "Sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau, aku kembali kepada engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman." Lebih kurang itulah maksud surah Al-A'raf 143. Tuan-tuan boleh rujuk. Jadi di sini kefahaman ni ada berapa kaul lah. Tapi kita bicarakan tentang kaul dan pegangan ahli tarik, ahli sufi, ahli tasawuf, ahli hakikat. Dikatakan yang dalam perkataan Nabi Musa itu, ataupun kejadian tersebut adalah dikategorikan, dinasabkan kepada fana'ul fana, maknanya kelenyapan dalam kelenyapan, mana kehancuran dalam kehancuran. Jadi fikrah tafsir, ada setengah orang tafsirkan, beberapa ulama tafsirkan gunung itu hancur secara fizikal, secara kauniyah, maknanya secara nyata lah, meletup apa, macam kena nuklear apa. Dalam konteks itu, kalau kita lihat fizikalinya, gunung Tur Sinai yang terletak di Mesir atau di semenanjung Sinai tidak hancur. Bahkan orang sekarang melawat lagi. Jadi di sinilah kefahaman orang nak memahamkan bahawa ahli tasawuf meletakkan bahawa yang dikatakan hancur itu setelah tajalli kebesaran Allah kepada Bukit Tur Sinai tersebut adalah dalam bentuk maknawiyah. Dia katakan fana'ul fana tu satu kekuatan yang dirasai secara zauqiyah dan wujdan. Dalam kedudukan ilmu tasawuf, ilmu aribillah ni, dimaksudkan dengan zauq dan wujdan, mendapat rasa dan kenyataan rasa. Wujdan kan, wujud, kenyataan rasa. Jadi di sini peristiwa tersebut
adalah sebenarnya Nabi Musa menerima tajalli kebesaran Allah. Dia katakan, Allah berfirman, sekiranya gunung Bukit Tersinai itu masih kekal pada kedudukannya, maka engkau akan melihatku. Tetapi sesungguhnya engkau tidak akan sanggup melihatku di atas kebesaranku, kan. Maknanya apabila berlakunya situ, Nabi Musa tak sanggup dan dia lenyap. Bila lenyap, hancur di sini bukan hancur physically. Keadaan gunung tu sendiri tetap berada pada tempatnya. Yang hancur luluh tu hati Nabi Musa, sebab tidak sanggup berdepan dengan wujud zat wajibal wujud. Sebab zatnya tidak dapat dihinggakan. Kalau kita relate balik dengan ilmu Usuluddin, kita faham, kan, Allah itu tidak dapat disamakan dengan segala sesuatu. Maknanya tidak dapat dihinggakan. Di situlah berlakunya tajalli, kekuatan tajalli daripada nurullah tu tadi, menyebabkan hati Nabi Musa hancur dalam fana'ul fana. Jadi macam kita lah, kita teman ni suka bagi contoh yang mudah. Kita sekarang ni, contohlah, kita bagi satu cerita. Kita tengah buat kerja. Tiba-tiba kita dapat call. Encik, saya daripada hospital ini. Anak contohlah isteri cik ada terlibat dalam kemenangan tempat kerja. Sila datang begini. Kita punya fana tu bawa kereta, kita dah tak ingat kiri kanan dah. Kadang traffic light pun kita redah. Pasal apa? Fana kelenyapan disebabkan kejadian tu tadi. Contoh kejadian tu tadi menyebabkan kita lenyap keliling tu. Mana kita nampak dah traffic light ke kereta ke, kita pimpin nak cepat nak sampai. Perasaan kita tertumpu pada satu tu tadi, menyebabkan hilang lenyap keadaan sekeliling. Begitu juga dalam konteks ibarahnya kisah Nabi Musa dan memohon untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kan, nak melihat diri secara langsung. Allah kata, kamu tidak sanggup. Sekiranya bukit itu kekal pada tempatnya, maka engkau akan melihatku, kan. Maknanya di sini Allah nak menunjukkan, nak memberitahu bahawa kebesaran Allah itu tidak dapat dihinggakan. Maka bila Nabi Musa minta juga Allah tunjukkan, maka dia pun lenyap. Dia tak sedar dah gunung Tersinai depan dia pun hancur. Maknanya hancur di sini bukan hancur meletup tu. Dalam tafsir setengah orang anggap meletup, tapi dalam segi fizikalinya gunung Bukit Tersinai tu masih wujud lagi dekat Mesir, tak hancur pun. Di sinilah maksud ibarahnya. Berbagai tafsir, tetapi ini tafsir keadaan yang dimaknakan, dikaukan oleh para alim ulama sufi dan ahli hakikat. Di situ ada perbezaan lah. Maka kita lihat benda kejadian ni, makam kedudukan hal yang kita bicarakan ni boleh dirasai oleh ahli-ahli yang bertakarub ilallah, yang duduk dalam jalan ni, melazimi ibadah dengan sungguh-sungguh, melazimi mujahadah dengan sungguh-sungguh, melazimi murakabah dengan sungguh-sungguh, melazimi jalan solid dengan sungguh-sungguh. Di sini kita akan lalui. Teman nak cerita, takkan teman nak mengaku teman pun nak lalui ni kan. Jalan tu disebut sebagai ataupun keadaan disebut Nabi Musa itu disebut fana'ul fana. Kemudian dia ada kisah ibarah kepada Baqarah. Maknanya Allah kata, sekiranya kekal gunung Bukit Tersinai itu, maka kamu akan sanggup, kamu akan dapat melihatku. Di sinilah pengertian musyahadah. Pengertian musyahadah, pengertian Baqarah. Baqarah billah, makna kekal dia dengan Allah. Dia melihat gunung dan dia dapat melihat Allah. Ini kita bicara lain lah. Ini kisah dalam tuan-tuan datang bertarjih, kita akan kupas lagi mendalam. Sebab akhirnya akan sedar dalam ni, kita pada umum, pada stage umum, tak boleh buka semua nak longgok sini. Ada berapa kata ahli, berapa kata yang istiqamah, berapa kata yang kenal teman secara berdepan. Cuma tak boleh buka macam ni. Jadi secara keseluruh-luahnya kan, nanti jadi fitnah, ujian pula pada kita, kan, pada teman dan jemaah. Jadi bicara setakat itu sajalah. InsyaAllah itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.